menggabungkan metod tutorial dalam segi mini presentation, iaitu saya akan bagi topik-topik untuk anda berbincang bersama rakan-rakan yang lain dan anda dikehendaki untuk membuat slide dan present ketika waktu kelas tersebut. So by today kita akan ada mini presentation untuk melihat pemahaman anda terhadap subjek-subjek ataupun kupasan-kupasan yang kita akan lakukan. So dalam masa yang sama juga kadang-kadang saya akan menggunakan beberapa gamification dan juga beberapa software ataupun tool untuk enhance our class. Okay, this is our assessment. Boleh lihat di sini bahawa kita ada individual term paper iaitu 20%, individual project 30%, group presentation 10% dan juga final examination 40%. So kiranya untuk subjek ini tidak ada midterm exam. So yang ada adalah final examination. Okay, untuk course coordinator bagi di subjek adalah Dr. Zulhelmi daripada UUM. So this is our main references. Anda boleh lihat di sini. In case that kalau nak buat pembacaan lebih mendalam. Okay, sedikit pengetahuan berkaitan dengan subjek ini untuk strategic public management. Strategic public management merupakan satu subjek ataupun bidang yang di mana sebenarnya strategic management itself adalah daripada dunia perniagaan ataupun dunia bisnes. So sebenarnya kiranya strategic management ni boleh dikatakan new concept, iaitu apabila berlakunya new public management, iaitu satu teori yang diutarakan sekitar tahun 1980-an, iaitu ketika di mana untuk mengintegrasikan apa yang ada dalam dunia perniagaan ke dalam dunia sektor swasta, dunia sektor kerajaan ataupun sektor awam. Jadi boleh dilihat di sini kebanyakan buku-buku yang berkaitan dengan di subjek adalah daripada perniagaan. Boleh tengok di sini iaitu strategic management and business. Dan kita ada lihat strategic management. So and then recently lah, boleh saya katakan recent, apabila kita ada beberapa buku sebagai contoh strategic management in public services and strategic planning for public and non-profit organisation. Iaitu apabila berlakunya adalah penulisan-penulisan yang untuk cuba menerangkan bagaimana strategic management ni diintegratekan ke dalam non-profit organisation dan juga public sector. Tetapi kebanyakan buku-buku berkaitan dengan strategic management adalah berdasarkan dunia perniagaan, iaitu sektor swasta. Jadi tak salah sebenarnya apabila kalau anda Google ataupun mencari bahan-bahan yang lain, mungkin anda akan terjumpa strategic management berkaitan dengan industri ataupun berkaitan dengan organisasi-organisasi yang based on sektor swasta. So sebenarnya dia lebih kurang sama, tetapi bagaimana untuk anda applykan ilmu tersebut ke dalam public sector. So basically in term of dia punya similarity adalah berdasarkan konsep dan juga teori. So konsep dan teori tersebut kita akan go through by through ketika kita punya session nanti. Okay, this is our kiranya meeting. Kita ada 4 kali pertemuan. So pertemuan terakhir adalah final examination. Sedikit pengetahuan bahawa saya tidak terlibat dengan pengubalan soalan peperiksaan dan juga saya tidak menjaga peperiksaan. Kiranya tugas saya adalah lebih kepada deliver the knowledge berkaitan dengan SPM sahaja. Okay, untuk meeting pertama adalah berkaitan dengan introduction to strategic management dan kita akan lihat beberapa model yang ada. Walaupun model ni kelihatan banyak sebab every scholar yang ada dia akan try to propose dia punya idea. So sebenarnya model-model tersebut sebenarnya seakan-akan sama, mungkin ada sedikit saja perbezaan, tetapi dia punya kita panggil sebagai outcome, iaitu something that they want to explain adalah sebenarnya sama sahaja. Okay, dan kita lihat kepada new public management. So this is kind of new theory, tetapi NPM ni bukanlah kita nak kata latest ataupun new, tetapi dia adalah satu bidang yang masih lagi applied sehingga kini. Jadi mungkin sekarang ni dah ada beberapa trend baru sebenarnya, iaitu no longer kita emphasize pada NPM, tetapi NPM ni still relevant. That's why kita panggil masih lagi contemporary. Dan kita lihat strategic management di public sector, bagaimana integration tersebut. Kita ada discussion dan exercise. Okay, untuk minggu kedua kita lihat dari sudut strategic formulation.
dia punya konsep iaitu fundamental. Kita lihat dari segi sudut external environment dan juga internal environment, iaitu external adalah berdasarkan scanning, iaitu kita melihat surrounding environment ni, persekitaran luaran, iaitu di sini kita akan lihat beberapa teori. Sebagai contoh, kita ada Pestel, dan kita ada teori berkaitan dengan apa kita panggil Porter Five Forces Theory juga, iaitu kita nak lihat bagaimana persekitaran luaran iaitu external mempengaruhi sesebuah organisasi. Dan kita akan lihat internal environment analysis, iaitu dalaman, bagaimana uh, surrounding ataupun persekitaran dalaman boleh impact kepada sesebuah organisasi. Di sini ada beberapa teori yang kita akan lihat, sebagai contoh resource based theory, and then kita akan lihat core competency. Kita juga ada Porter value change, iaitu bagaimana change, iaitu rantaian dalam sesebuah organisasi boleh impact kepada prestasi sesebuah organisasi tersebut. So di sini perbezaan antara external dan juga internal environment, secara mudahnya external dan juga internal environment itu akan menghasilkan pada SWOT analysis. So SWOT analysis adalah, dalam istilah Melayunya adalah strength iaitu kekuatan, W adalah weaknesses iaitu kelemahan, O adalah opportunity ataupun peluang, dan T adalah threat iaitu ancaman. So kiranya external environment analysis lebih kepada discussion berkaitan dengan O and T, iaitu opportunity dan juga threat. Manakala untuk internal environment adalah lebih kepada discussion untuk dalaman, iaitu strength dan juga weaknesses di dalam sesebuah organisasi. Dan kita lihat strategic formulation method, ada beberapa, antaranya SWOT analysis, and then ada juga akan belajar TOW analysis, ada juga space metric analysis dan sebagainya. Tetapi untuk assignment anda, tolong bagi penekanan kepada chapter nombor 2, kerana SWOT analysis ataupun TOW analysis dianggap penting untuk anda lakukan dalam assignment, terutamanya group assignment, bagi mendapatkan markah yang tinggi. Kerana tanpa external dan juga internal environment, TOW analysis dan juga Pestel analysis akan membuatkan assignment anda tidak mendapat markah yang tinggi. Jadi be careful untuk chapter nombor 2. Bagi perhatian ketika untuk menyelesaikan anda punya assignment. Okey, untuk minggu ketiga ataupun perjumpaan ketiga adalah berdasarkan strategi implementation. So untuk strategi implementation, anda akan belajar dia punya fundamental atau konsep, ada evolution and control. So bagaimana kita kontrol ataupun menilai sama ada strategi-strategi yang kita lakukan berjaya ataupun tidak. Dalam masa yang sama juga, anda akan didedahkan berkaitan dengan strategi management approaches in the public sector, iaitu bagaimanakah public sector ni menggunakan strategi mereka. Antaranya mereka ada private funding investment, and then inovasi, and then kita ada incorporation dan sebagainya. So this kind of the yang telah dilakukan oleh kerajaan. And then ada juga beberapa strategi to strengthen public service capability. So this is kind of the kita lihat antara yang telah diterapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dalam usaha untuk mereka mengukuhkan public sector. Dan juga anda dikenaki untuk menghantar individual assignment. So tolong ambil perhatian untuk minggu ketiga. So untuk perjumpaan minggu ketiga, anda diminta untuk hantar submission for individual term. Jadi saya harap semua pelajar dapat menyiapkan tugasan tersebut on time. Sebab apa? Saya pun kadang-kadang agak sibuk dengan kerja hakiki saya, dan anda telah diberikan masa hampir 3 bulan sebenarnya untuk menyelesaikan individual term, iaitu pada ini bulan pertama, iaitu bulan 10. Kemudian bulan 11 kita ada perjumpaan kedua, dan bulan 12 kita ada perjumpaan yang ketiga. Kiranya anda ada masa lebih kurang 3 bulan untuk menyiapkan individual term paper. So dalam masa yang sama juga, means that bukan tak semestinya anda perlu hantar pada meeting ketiga tersebut, sebab penghantaran adalah pada sebelum pukul 12 malam pada minggu ketiga. Means that anda juga boleh hantar awal jika siap awal. So untuk penghantaran assignment, pastikan anda meneliti di dalam PA ni, iaitu
ataupun saya panggil sebagai academic SOW iaitu Scheme of Work. So untuk SOW ni kiranya Scheme of Work ni kita ada rubrik dalamnya. Pastikan rubrik-rubrik tersebut dikepilkan bersama dengan assignment anda. Okey, untuk perjumpaan keempat. So untuk perjumpaan keempat ni ada beberapa topik iaitu Future of Strategic Management in the Public Sector. So untuk topik keempat ni sebenarnya uh, agenda ataupun polisi-polisi yang dibincangkan agak bagi saya sudah ketinggalan. Antaranya yang kita bincangkan NEP, New Economic Policy, and then juga ada berkaitan dengan wawasan 2020. Sebab apa sekarang ni kita dah move on ke wawasan kesemakmuran 2030. Jadi di sini sebenarnya untuk minggu keempat ni kita akan lebih kepada presentation sahaja. Kenapa? Untuk nota yang minggu keempat tu anda boleh buat bacaan sendiri kerana ia lebih kepada polisi-polisi kerajaan yang telah diimplementasikan sebelum ini. Okey, untuk minggu kelima, untuk perjumpaan kelima adalah final exam di mana saya tidak terlibat langsung dengan final examination tersebut. Okey, di sini ada guideline untuk anda punya individual term paper. So di sini anda dapat lihat bahawa ada beberapa topik. So topik-topik ini boleh sama, means that setiap pelajar boleh ada topik yang sama, mungkin discussion yang berbeza. Jadi boleh pilih salah satu topik yang anda mahukan. So pastikan topik tersebut anda teliti dan jawab dengan baik kerana apa di sini kita dapat lihat bahawa ada beberapa perkara ya yang anda kena terangkan. Yang pertama saya ambil contoh, kalau anda lihat pada topik kedua ataupun topik kedua, tiga dan seterusnya, dia ada berkaitan, dia ada dua perkara yang perlu anda bincangkan iaitu ethics and strategic management. So first anda kena terangkan apa itu etik sebenarnya dalam assignment, dan dalam masa yang sama anda kena define what is a strategic management. Okay, apabila let's say that one is for 1.0 iaitu dekat bahagian introduction di mana anda terangkan apa itu etik, anda terangkan apa itu strategic management. So dalam masa yang sama anda terangkan bagaimana ethics tu sebenarnya mainkan peranan dalam strategic management, at which level katakan. Mungkin ethics dalam strategic management ni anda lihat sebab apa dalam strategic management kita ada tiga stages, iaitu kita ada strategic formulation, and then kita ada strategic implementation, dan juga kita ada strategic evolution dan control. So ethics ni di mana anda nak bincangkan, anda lihat adakah anda nak bincangkan di ketiga-tiga stages tersebut ataupun anda nak lihat ethics di bahagian formulation, iaitu di mana ketika proses planning dilaksanakan ataupun ketika di proses implementation iaitu decision making katakan, ataupun di bahagian control atau evolution bagaimana mereka menilai kembali strategi-strategi mereka. So make sure that anda faham bagaimana nak integrate ethics tu dalam strategic management and provide the example. So lebih baik juga ketika anda melakukan discussion tersebut anda melibatkan beberapa contoh pada institusi-institusi ataupun organisasi-organisasi yang membincangkan bagaimana etik tersebut diaplikasikan dalam organisasi mereka. So ini adalah contoh untuk berkaitan dengan assignment tersebut. So make sure that anda follow dia punya technical guideline. Di sini bagi saya anda sini faham berkaitan dengan guideline tersebut. Okey, untuk turn it in, saya faham kadang-kadang apabila anda hantar turn it in ni dia akan meningkat dengan tinggi. Okey, ada beberapa reason ya kenapa turn it in ni dia meningkat dengan tinggi. Antaranya disebabkan anda kepilkan sekali dengan citation ataupun references. So don't worry, kalau anda melihat anda punya turn it in lebih daripada 20%, katakan 25, 28, sebab that one kita belum lagi filter dia punya citation ataupun references. Jadi saya akan filter references tersebut. Ketika anda hantar di situ saya dapat lihat berapa actual actual simulated index tersebut, iaitu below ataupun above. So don't worry about turn it in lagi. Okay, and then kita pergi kepada this is the rubric. So minta pada semua student untuk lihat pada rubric tersebut. Kerana apa? Permarkahan saya adalah berdasarkan rubrik. Saya bukannya markah sewenang-wenangnya. Jadi dapat lihat di sini ada beberapa perkara yang perlu anda tekankan. Yang pertama adalah organisation, iaitu kita lihat
bagaimana discussion anda dilakukan secara logik. Logik ni means that dia uh, ada rasional dan kesinambungan, iaitu apabila anda terangkan ataupun anda bincangkan aplikasi ataupun bagaimana berkaitan dengan teori ataupun konsep tersebut, anda fokus kepada penerangan anda, ada punya penerangan iaitu ada definisi, kemudian anda ada elaboration, kemudian anda bagi contoh dan mungkin anda ada conclusion ataupun anda aplikasikan konsep tersebut pada contoh-contoh tersebut. Means bukannya anda tiba-tiba jump kepada perkara-perkara yang lain. So bila anda somewhat jumpy itu, markah anda akan jadi kurang, iaitu anda akan dapat 3 markah. So and then kita lihat in term of content. So content ni ada beberapa ada agak tinggi markahnya, iaitu anda dapat lihat di sini ada 5, 10, 15, 20. So untuk content saja ada lebih kurang 20 markah, iaitu pertama adalah very interesting atau tidak. So very interesting ni adalah something that very subjektif bagi saya, sama ada penulisan anda itu sama ada menarik atau tidak, bagaimana anda mengolah anda punya assignment. And then content background. So background ni bagaimana anda menerangkan informasi, iaitu bagaimana anda menerangkan definisi ataupun isu-isu berkaitan yang cuba anda terangkan isu-isu tersebut. And then kat sini kita lihat able to illustrate mastery ataupun subjek, iaitu bagaimana instead of anda keep citing from ataupun refer from the previous scholar ataupun artikel, tetapi bagaimana sebenarnya konsep-konsep tersebut anda menerangkan kefahaman anda. So sebagai contoh, katakan anda menerangkan strategic management, anda menerangkan bahawa sistem merupakan systematic plan or activity for the long term objective of the company, katakan. Tetapi bagaimana anda menerangkan strategic management according to your understanding. So apabila anda menerangkan tentang strategic management mengikut kefahaman anda secara tidak langsung, anda boleh dapat 5 markah. Contohnya. And then kita akan lihat iaitu kalau kurang daripada 20% anda akan dapat 5 markah. Selalunya saya akan bagi 5 markah lah. Sebab apa? Saya faham kenaikan teknik itu berlaku disebabkan beberapa perkara sebenarnya, antaranya heading, kadang-kadang disebabkan from pages juga boleh impact kepada teknik ini punya score. Okay, and then mekanik. So mekanik ni punctuation, sentence dan sebagainya. So kita akan lihat macam mana ejaan, and then titik bagaimana dan juga jarak dan sebagainya. Estetik ini adalah font dan sebagainya. So references, make sure that anda follow reference yang sesuai dan pastikan, kadang-kadang saya lihat ada student ni dia reference citation tu ada dekat bahagian in text, iaitu means that dalam discussion tu dia punya reference ada, iaitu Ahmad 2020 katakan kan, ataupun Maimunah dan sebagainya. Tetapi apa kita lihat di bawah, iaitu di bahagian references bawah, sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada pun. Dia macam, saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba ada dekat in text, iaitu dalam discussion tu ada, tetapi apabila kita refer bawah langsung tiada. So basically dia akan affect markah anda. And then reference style, sebab reference style ni kita ada banyak jenis sebenarnya. Kita ada Chicago, kita ada MLA, and then kita ada Harvard style. Tetapi untuk anda, kita hanya menggunakan APA style. So make sure that awak faham apa itu APA style. So APA style ni dia start dengan nama, tarikh, and then tajuk. So kalau dia punya format tu betul, anda akan dapat basically 5 markah. And then timeliners, ini yang saya maksudkan, iaitu kalau anda hantar on time, anda akan dapat 5 markah. So basically scoring ni adalah 50/50 kali 20, anda akan dapat lebih kurang 20%. So far saya akan cuba bagi student above than 15. Kecuali jika assignment tersebut benar-benar bermasalah. Means that anda akan dapat lower than that. Okey, seterusnya kita beransur kepada group project. So untuk group project ataupun group assignment, dia sedikit berbeza. Kerana apa, di sini anda kena pilih sama ada satu organisasi, public organisasi, ataupun anda boleh cuba untuk menghasilkan sebuah organisasi yang baru. Maksudnya mungkin kalau nak based on sedia ada, mungkin anda rasa mungkin susah sikit nak capture dia punya maklumat. So instead of that, awak boleh establish new. Buatlah mungkin lah macam sebelum ni previous student saya dia buat macam apa, dia buat macam institusi baru dalam kerajaan, agensi baru berkaitan dengan pelandangan dia saja wujudkan.
supaya mudah untuk dilaksanakan assignment. So anda juga boleh melakukan tersebut. Mungkin anda nak mengkaji berkaitan peladangan ke, pembandaran ke dan sebagainya. Mungkin organisasi tersebut yang sedia ada sukar nak cari info. Jadi anda wujudkan sebuah organisasi baru. So boleh, tak ada masalah. Okay, apabila anda wujudkan sebuah organisasi ataupun anda ada sesuatu baru, pastikan anda bincangkan berkaitan dengan visi dan misi berkaitan dengan organisasi tersebut. Okay, yang ini saya leave to you untuk baca berkaitan dengan technical requirement. This one bagi saya sama saja, iaitu bagian teknik dan sebagainya. So berkaitan dengan rubrik okay, untuk rubrik sekali lagi kita lihat bahawa introduction to organization background. So basically bagi saya di sini mudah nak dapat markah, tetapi kadang-kala mungkin student dia mislook dekat sini, iaitu apabila kita sebut pasal organisation punya background, pastikan anda ceritakan organisasi itu punya latar belakang termasuk visi, misi dan objektif yang dekat tersebut. Kenapa? Itu part of the background of the company itself. And then identification issue, apakah masalah sebenarnya dalam organisasi tersebut. So this is mungkinlah kalau awak ambil institusi ataupun organisasi yang anda bekerja sekarang ini, jadi mungkin anda dah biasa dan anda lihat apa masalah yang berlaku sebenarnya dalam organisasi tersebut. So di sinilah anda kena gunakan dua teknik yang bakal anda belajar ketika minggu kedua, iaitu berkaitan dengan external environment dan juga internal environment. So di sini anda akan guna pastel ataupun portal analisis, dan dalam masa sama juga di sini anda akan guna core competency ke value chain dan sebagainya untuk anda analisis berkaitan dengan organisasi tersebut. Dan sini juga ada SWOT analisis, iaitu selepas anda melaksanakan external juga internal analisis. So basically apabila kita dah buat external, dengan external ni kita dah lihat iaitu kekuatan dalaman, kekuatan luar, kelemahan dalaman, apa dia punya trend, apa dia opportunity, anda akan come out dengan anda punya SWOT analisis. So di sini saya akan terangkan lebih lanjut ketika dalam topik kedua nanti. So apabila ada SWOT analisis, means that secara tak langsung daripada SWOT analisis itu anda akan come out dengan strategi ataupun solusi terhadap permasalahan tersebut. So dekat sini anda akan terangkanlah solusi atau permasalahan terhadap permasalahan tersebut. Dan anda akan linkkan, maksud di sini linkkan maksudnya bukanlah based on anda punya assumption ataupun anda punya bacaan sendiri, tetapi bagaimana anda interpretasi, extracting, collecting data daripada mana-mana sumber yang sedia ada dan anda linkkan dengan anda punya assignment tadi. So mekanik adalah perkara biasa termasuk estetik, dan originality adalah berdasarkan teknik ni. So basically di sini adalah 30% untuk group assignment. So ni adalah assignment punya guideline. Lastly kita lihat kepada presentation. Presentation dia tak masuk kat sini. So presentation later saya akan bagi rubrik. So basically this is about punya anda punya academic plan. So ada sebarang pertanyaan ke untuk academic plan? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada pertanyaan berkaitan dengan academic plan, Doktor ada, doktor. silakan. Okay. Doktor nak tanya, okey, untuk setiap kumpulan tu sepatutnya untuk berapa orang? Untuk yang grup projek. Okay, untuk grup projek, dianggarkan satu grup adalah 4 hingga ke 5 orang. Okay, tetapi kalau baik sebenarnya 4 orang lah satu grup tu. Tapi tengok selalunya student dia akan buat based on dia punya center kan. Katakan kalau center tu ada 8 orang, so bagi saya adalah 4-4 lah, itu yang terbaik. So sebenarnya 4 lah paling terbaik lah untuk nombor tersebut. Doktor, Ya, kalau macam rangka dia ada 11, okay. nak pecah berapa tu doktor? 5 ke, 5, 6 ke macam mana? 5, 4, 4, 3 ke? Kalau ada 11, kalau untuk grup lain selalu buat macam mana? Kalau ada banyak banyak jenis juga doktor. Kalau subjek lain lah, maksud saya kalau macam subjek lain tu dia buat macam mana? Ada yang 4, 4, ada yang 5, 6 macam tu. Oh, 5-6. Sekejap, 5-6. So 5-6 pun bagi saya boleh jugalah, depend pada student lah bagaimana anda nak nak tu boleh juga bagi saya. 5-6 pun boleh juga, tak ada masalah.
Boleh Doktor Boleh. Sebab uh, ni 2 semester berturut-turut saya hadapi, saya pun tak tahu sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya. Ada pelajar yang tak ada group. Sehinggalah dah minggu keempat pun saya pun tak tahu kenapa dia tak ada group. Dan apabila saya finalize markah pun dia tak ada group. Jadi bila saya dah finalize markah, dia ada group individual term paper sahaja. Dia tak ada markah presentation, dia tak ada markah group assignment. Jadi saya minta betul-betul minta betul-betul please form group now. Cari betul-betul group yang anda boleh form sekarang, sebab kalau later nanti agak sukar untuk anda masuk group. Jadi mungkin boleh bincang dalam group center masing-masing. Pastikan CR tolong make sure that semua student ada group masing-masing. Tolong jangan ada yang tertinggal. Sebab saya dah 2 semester yang memang ada beberapa pelajar yang tertinggal. So bila dia dah tertinggal tu, dia tanya saya berapa markah dia dapat. So bila dia tahu markah dia tak boleh mencapai untuk lulus tu, dia terus drop subjek tersebut. Bagi saya rugilah sebab dah buat term, dah minggu ketiga nak habis, tiba-tiba terus drop. Jadi tolong make sure that you all ada group supaya tak membazir waktu dan juga wang yang telah anda keluarkan nanti. So saya bagi masa sehingga pukul 10 untuk anda form group, and then CR ketua setiap group, ketua bagi group tersebut tolong namekan group anda dekat checkbox sebab saya nak tulis nama-nama pelajar tersebut. Ya, saya bagi masa silakan.